So hello guys, welcome back semua channel. Pada siapa yang baru sampai kat channel aku, nama aku Iman. Pada siapa yang dah subscribe aku, thank you so much guys. Video kali ni macam tajuk yang korang tengok dekat video ni, aku akan reviewkan dekat korang semua sebuah smartwatch daripada Amazfit, which is Bip 3. Yang aku dapat ni yang non-pro version punya, tapi aku still suka juga sebabnya dia punya perbezaan antara pro dengan non-pro tu tak ada banyak sangat dia punya perbezaan. Kita tengok dia punya unboxing and aku akan review dari segi dia punya smartwatch. Let's go. Okay, so Amazfit hantar aku 3 kotak guys, yang warna hitam, yang warna biru and yang warna pink punya. So ni bahagian luaran dia punya kotak. Kat sini dia ada tulis Bip 3 daripada Amazfit. So yang ni dia punya spek. Dia ada 1.69 lush color display. Lepas tu dia ada long battery life, 5 ATM water resistant, blood oxygen saturation measurement and 60 jenis sport mode yang ada dekat dalam dia punya smartwatch ni. Dekat bahagian belakang tak ada apa kot. Jom kita tengok satu-satu. Kita buka, kita tengok dia punya color macam mana. Kita tengok yang warna hitam dulu macam mana. Kita tarik kat sini. Okay, this one yang warna hitam punya, pink punya. And then the last one yang biru punya. So once again, yang biru, yang pink and yang warna hitam punya. Okay, ni dia punya jam dekat dalam dia punya kotak kan. Okay, dekat dalam dia punya kotak aku ambil satu je lah, sebabnya semuanya sama dekat dalam dia punya kotak ni. Aku buka dekat sini, dia ada sediakan dia punya user manual ataupun dia punya documentation lah dekat sini. And then dekat belah sini pula dia ada sediakan dia punya charging cable guys. Dia guna pin yang macam ni. Okay, lebih kurang macam yang jam yang aku tengah pakai sekarang ni, Amazfit GTR 3 Pro. Untuk yang Bip 3 ni aku tak sure dia boleh masuk ke tak sekali dengan yang Amazfit GTR 3 Pro ni. So tu je dekat dalam dia punya kotak, dah tak ada apa dah. Dia ada sediakan dia punya user manual and dia punya charging sahaja untuk ketiga-tiga buah smartwatch ni. Kalau kita tengok sini kan, yang warna biru ni dia nampak macam dia tak ada terang sangat dia punya biru ni. Dia lebih kurang macam warna purple sikit, lebih kurang macam tu. So dia punya color lebih kurang samalah, dia punya accuracy kan dekat dia punya display kat kotak ni dengan yang real life punya color memang sama lah. Jom kita tengok dekat bahagian depan guys. Ni dia punya screen, memang besar dia punya screen ni. Dia ada tulis kat sini up your game. Dekat sini kita peel off dulu. Okay, that dia punya screen memang besar and ni dia punya bezel lah. Nanti kita tengok dia punya bezel tebal ke tak. Dekat sini dia removable strap, so korang boleh gantikan dia punya strap ni. And dekat bawah ni dia punya charging pin, dia punya port untuk korang charge. So korang boleh connect je dia punya charger kat sini. It's a magnetic charger, okay. Letak je kat sini. Dia punya magnetic memang sangat-sangat kuat. Look at that. Memang aku boleh katakan memang kuat lah dia punya magnetic. Memang ngam. So dekat sini juga dia ada dia punya sensor lah, korang punya health sensor dia ada dekat bawah ni juga. And dekat sini dia ada satu knob dekat sini, satu sahaja. And memang dia punya screen ni bentuk macam square macam ni lah dia punya bentuk. Dia punya strap ni, memang sangat-sangat lembut guys. Dia silikon yang jenis yang lembut lah. So memang aku sangat-sangat sesuai. Aku rasa kalau pakai dia rasa macam selesa dekat tangan lah. Untuk yang warna pink pula, this one yang warna pink punya, kita tengok dia punya screen sama je, cumanya dekat tepi ni lah. Kalau yang warna biru, dia punya knob ataupun dia punya bezel dekat tepi ni pun, dia punya bingkai ni pun warna biru. And yang warna pink pun dia akan jadi warna pink juga. Dia punya knob ni pun warna pink juga. Kalau yang ni dia warna biru. And kalau yang warna hitam pula, dia akan jadi warna hitam lah. Okay, aku rasa aku suka yang jenis yang warna hitam ni sebabnya dia nampak macam kau boleh pakai untuk apa-apa je kan. Untuk casual wear pun boleh, kalau kau nak pakai untuk sport pun boleh. Yang ni dia akan jadi warna hitam dekat dia punya bahagian tepi ni. And dekat bahagian belakang pun sama juga, dia punya charging pin and everything sama je. Okay, so aku akan on dulu. Kita akan on satu je dulu yang warna hitam ni, sebabnya lagi dua ni maybe sama je lah kot dari segi dia punya interface apa semua kan. So kita just tekan je dekat sini untuk onkan dia. Tekan, press and hold lama. Tengok dia akan on tak, ataupun korang kena charge dulu. Aku rasa dia kena charge dulu sebab sekarang ni dia tak on. Walaupun aku dah tekan, dia tak on. So bagi aku charge dulu dia punya smartwatch ni. Nanti aku akan get back to you. Okay, jom kita tengok yang warna hitam ni guys. Yang warna hitam ni aku dah on dah, aku dah try dah, aku dah pakai dah. Dari segi dia punya screen guys, macam aku cakap tadi dah, dia punya screen memang besar, 1.69 inci dia punya screen ni. And dia menggunakan screen jenis TFT touchscreen. Yang ni yang aku suka pasal Amazfit ni. Dia punya smoothness tu kan, dia punya scrolling tu memang sangat-sangat smooth guys. Yang ni GTR 3 Pro, dia punya smooth juga, dia punya scrolling memang smooth juga. Cuma bezanya kan, yang GTR 3 Pro ni dia boleh scroll dengan menggunakan dia punya knob ni. Dia punya knob ni ada dua. Lepas tu kau boleh buat macam ni je. So kalau nak guna screen pun boleh juga, ataupun kalau nak guna dia punya knob ni pun boleh juga. Tapi yang ni kalau kau nak scroll dengan menggunakan dia punya knob ni tak boleh. Kalau aku cuba untuk scroll kan,
dia tak boleh nak scroll. So korang kena guna touchscreen sahaja. Okay, aku suka dari segi dia punya strap ni kan, sebabnya dia flexible tau. Dia actually dia elastic. So kalau aku pakai ketat sangat pun actually dia tak ada terlampau ketat. Dia akan flexible macam tu. And untuk tangan yang kecil macam aku ni, aku rasa tak ada masalah. Aku still boleh pakai lagi, still cantik lagi dekat tangan aku yang kecil ni. Aku macam agak kecewa sikit lah. Sikit je lah dari segi dia punya always on display. Dia tak boleh nak support always on display macam yang aku pakai ni. Tapi aku tak nak buat comparison guys dalam video kali ni. Aku just nak beritahu yang actually aku suka produk daripada Amazfit ni. Sebabnya sekarang ni aku memang pakai produk daripada Amazfit. Jom kita tengok dari segi dia punya watch faces dulu guys. Dia cakap dia ada banyak watch faces kan. So untuk tukar dia punya watch faces ni, kau just tekan je lama-lama, tap lama-lama, and dia akan bawakan kepada pilihan dia punya watch faces lah. So kat sini kau boleh tengok dia ada 2 sahaja sebabnya aku tak install banyak lagi. Kalau anda kata korang nak lagi banyak kan dia punya watch faces kan, korang kena guna dia punya apps guys. Okay, dekat profile ni kau boleh tengok kat sini aku dah connect banyak dah produk daripada Amazfit. So sekarang ni kita nak tengok yang Amazfit Bip 3. So kita tekan kat sini. Kat sini dia ada semua. Kau nak track korang punya health monitoring ke, notification ke. Sekarang ni kita nak tengok watch faces. So dia punya watch faces ni dia ada banyak lagi kat sini. Kat sini dia just nampak ada 2 je kan, tapi aku tak download lagi. And actually dia ada banyak guys. So let's say korang nak tukar kan dia punya watch faces kan. Let's say kita nak ambil yang ni. Okay, kita just tekan je synchronize ni, tekan je and dia akan automatically download ataupun dia terus transfer dia punya watch faces daripada dia punya apps ni ke dalam aku punya smartwatch ni. Alright, nampak kat situ? Dia punya colour memang sangat-sangat terang guys. Kau tengok dia punya bezel kan. Dari segi dia punya bingkai ataupun dia punya bezel, jom kita ambil yang ni lah, colour ni lah. Colour ni untuk nampak lagi kontras sikit dari segi dia punya bezel. Okay, so kau boleh nampak dia punya bezel. Dia punya bingkai tu dia jadi macam kecil sikit lah dia punya display tu disebabkan dia punya bezel ni tebal. So dia punya smartwatch ni kalau aku scroll ke kiri kan, dia akan bawakan kepada activity goal. So dekat activity goal ni dia akan ada dia punya step, aku punya berdiri dah berapa banyak. Lepas tu ada banyak lagi lah. Dekat sini korang punya heart rate. So untuk test dia punya heart rate, just tekan je measure, dia akan suruh korang untuk remain still, dia akan ambil korang punya heart rate. Okay, sekarang dia dah keluar dah, tak lama pun dia keluar kat situ 96 beat per minute. Lepas tu kita boleh tengok next lagi yang ni SpO2, kadar oksigen dalam darah korang. Sekarang dah keluar dah 88, second try 87. So memang aku rasa aku ni kurang oksigen lah. Lepas tu dia ada lagi, kalau kau scroll lagi dia ada stress. Jom kita tengok aku punya stress macam mana. Okay, 71. 71 dikira macam medium lah aku punya stress ni. Sikit lagi kalau 80 dah stress teruk. Lepas tu dia ada lagi pi, this one untuk korang punya overall lah, overall korang punya detail. Lepas tu dekat sini weather. So sekarang ni dekat Semenyih 30 degree Celsius. Semua kau boleh tengok kat sini semua benda. And untuk esok ke hari-hari akan datang pun kau boleh tengok kat sini dia punya cuaca okey ke tak ke. Lepas tu the last one dia ada music control. So kalau kau nak control music dekat smartwatch korang pun boleh juga. Kalau kita scroll ke bawah kan, kita scroll ke bawah dia akan bawakan kepada short notification ataupun short widget dah kat sini. Dekat sini dia ada dia punya brightness. Dia punya brightness baru bawah daripada separuh kan. Baru bawah daripada separuh pun dah terang kan. Kalau aku naikkan lagi, dia punya brightness memang sangat-sangat terang. Dia ada ni, dia ada alarm and then setting. Setting ada banyak benda yang aku boleh buat dekat sini. Lepas tu kalau korang scroll daripada bawah ke atas pula, dia akan bawakan kepada notification. So dekat notification ni korang boleh pilih notification apa yang korang nak suruh dia display kat sini. So dekat apps dia ni kau pergi dekat notification and reminder. So tekan je dekat sini. Contohnya macam apps kan. Let's say kita nak ambil apps. So apps apa yang korang nak dia display. Macam aku dah ambil WhatsApp, Instagram, YouTube. Semua kau boleh pilih kat sini lah. Kalau kau nak enable ke semua, kau boleh pilih semua. And then kalau korang tekan dia punya knob ni kan, tekan sekali dia punya knob ni, dia akan bawakan kepada banyak lagi kat sini. Kau boleh tengok kat sini dia ada activity goal, dia ada pi, heart rate, sleep, workout history, SpO2, stress, breathing. Ni untuk perempuan punya menstrual cycle. Lepas tu to-do list, alarm, setting and banyak lagi kat sini. Kat sini dekat setting ni kau boleh nampak lah kat sini macam aku tunjuk tadi. Kau boleh set dia punya watch faces ataupun kau boleh set dia punya, ada banyak lagi kat sini. Auto screen off. So kau nak dia off dalam masa berapa second. Kalau macam aku ambil 10 second. Okay, kita bercakap dari segi dia punya bateri pula guys. Dia punya bateri memang sangat-sangat tahan lama lah. Kalau korang ni jenis malas nak charge korang punya smartwatch kan, beli jam ni, sebabnya dia punya bateri boleh tahan sampai 2 minggu guys. 2 minggu tu untuk penggunaan yang biasa lah. Tapi kalau korang ni heavy usage kan, korang guna semua benda yang ada dekat dalam ni, korang guna dia punya exercise mode, GPS apa semua, dia boleh tahan dalam masa 1 minggu ataupun 7 hari. And yes,
guys, aku ada cakap pasal GPS tadi kan. Dia ada 5 satellite GPS guys. Tapi untuk yang pro version sahaja. Kalau yang non pro yang macam aku ni kan, kalau korang nak guna GPS boleh ke? Boleh actually, tak ada masalah. Tapi korang kena bawa phone korang ni, so that baru dia boleh track korang punya GPS. Maksudnya kat sini dia akan ambil GPS daripada phone korang. Tapi kalau yang pro version punya kan, dia punya GPS tu dah built in dah dekat dalam dia punya smartwatch ni. Jom kita tengok dekat dia punya sport mode lah kan. Let's say korang nak buat GPS kan. So dekat sini ambil yang workout. Let's say aku nak ambil outdoor running. So dekat sini kan dia cakap open the apps and enable GPS location access. So dia suruh buka apps. Kalau yang pro version korang dah tak perlu nak buka apps sebabnya dia dah sedia dah kat dalam ni. So kita tekan tick tu. Lepas tu dia akan positioning lah, dia akan ambil GPS daripada korang punya smartphone ni. Dia ada dia punya duration, distance, pace korang, nadi korang banyak mana kan, kalori yang korang bakar berapa, semua dia dah sedia dah dekat dalam dia punya smartwatch ni. So senang lah. Dia ada berapa jenis sport mode guys. Kalau yang non pro version, yang non pro ni kan dia just ada 60 sahaja. Tapi kalau yang version pro punya dia ada 61. So apa satu tu kan? Satu tu apa? Open water guys. So kalau korang beli yang pro version punya, dia akan ada yang open water punya. Tapi jangan risau, untuk kedua-dua version kan, yang pro dengan yang non pro punya, dia 580M waterproof ataupun water resistant. So kau boleh bawa pergi menyelam ke, nak buat sukan air ke, boleh. Cumanya dia punya perbezaan open water lah. Kalau yang non pro ni dia tak ada open water, tapi kalau yang pro version dia ada open water. Dia boleh track juga korang punya sleep. Lepas tu dia sesuai untuk lelaki dan perempuan. Untuk yang perempuan kan, dia ada menstrual cycle. Dia boleh tengok korang punya kitaran head, dia boleh monitor korang punya kitaran head guys. So kat sini kau boleh tengok kat sini, dia ada tuliskan ni cycle tracking. So tekan je dekat sini and dia akan track lah. Yang ni perempuan tahulah kot. Korang masukkan je tarikh korang semua and next aku tak tahu ni. Lepas tu dia akan bagi tahu. Aku tak sure macam mana, tapi ni lah dia punya interface untuk menstrual cycle punya. Ni next fertility period, benda semua ni dia dah letak dah kat situ. Lepas tu dia boleh track korang punya sleep. Sama ada korang nak tidur deep sleep waktu malam, ataupun korang nak just nak take a nap je pun boleh, dia boleh track juga. So dekat sleep ni tak ada data lagi lah, sebabnya aku tak pernah pakai jam untuk tidur kan, sebab aku tak selesa. So dia takkan ada. Tapi kalau kau pakai jam untuk tidur, dia akan keluar data tidur korang apa, korang ni okey ke tidur kan. So korang boleh monitor korang punya sleep lah kat sini. And kalau korang macam stress kan, tak perlu risau, dia ada breathing training juga dekat sini. So dekat sini breathing ni kau tekan je dekat sini, kita set daripada 1 minit and kita start. So korang just ikut je. Dia suruh inhale, kau inhale. Dia suruh exhale, kau exhale. So sekarang inhale, kau just inhale, tarik nafas. Exhale, hembus. Okay, sekarang dia dah keluar dah dekat sini result dia. So kat sini result dia great lah. Heart rate aku normal apa semua. So dekat sini dia ada banyak guys. Apa lagi yang kita tak sentuh Kita tak sentuh pasal heart rate. Kita dah sentuh sleep, workout history pun ada. So kalau korang nak monitor korang punya history, kau boleh tekan kat situ. Stress, lepas tu to-do list. To-do list ni kau kena connect dengan dia punya apps lah. Lepas tu dia ada alarm. So kau boleh set alarm, dia akan vibrate lah kat sini. Let's say kita ambil hari-hari ni. Lepas tu tekan je kat situ and dia akan dah ada dah kat situ. Lepas tu kalau kita tekan more ni, dia ada banyak lagi. Dia ada weather, dia ada music, countdown, stopwatch, work clock, camera remote and then find my phone. So kalau aku nak find my phone, aku just tekan je. Nampak? Phone aku dah bunyi dah. Dia dah bunyi dah kat sini. Ataupun kalau korang nak find korang punya smartwatch, kau boleh pergi dekat dia punya app. So dekat sini dia ada find watch. Just tekan je. Nampak dia dah vibrate. Dia akan vibrate lah. Aku tak boleh nak tunjuk kat korang dia vibrate. Dengar, kau boleh dengar kot. So siapa yang patut beli guys dia punya smartwatch ni? Smartwatch ni Amazfit target kan untuk orang yang nak jimat bajet ataupun baru first time nak berjinak-jinak dengan smartwatch ke, kau boleh beli dia punya smartwatch ni. Sebabnya harga dia memang sangat-sangat murah je, and dari segi dia punya interface kan, semua ni memang senang untuk korang faham. So guys, macam mana? Kalau korang rasa berminat nak beli kan, kau boleh tekan je link dekat description and aku concludekan balik dah dari segi dia punya bateri memang aku sangat-sangat suka, boleh tahan sampai 2 minggu guys. And then dia boleh monitor korang punya kesihatan. Dia ada banyak korang punya health monitoring, macam korang punya heart rate, lepas tu oksigen dalam darah, lepas tu korang punya menstrual cycle untuk perempuan, lelaki boleh pakai, perempuan pun boleh pakai juga untuk smartwatch ni. Lepas tu dia ada 580M water resistant. So kalau kena peluh tak ada masalah. Kalau kau nak bawa mandi ke, kau nak berenang ke, memang tak ada masalah juga guys. So aku rasa itu je guys untuk video kali ni. Kalau korang nak beli macam aku cakap tadi, kau boleh tekan je link dekat description. Thank you so much for watching. Thank you so much for stay daripada awal video sampai hujung video, and see you guys in the next video.